Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Sahibus Samaha Datuk Dr. Anha bin Haji Opir, Datuk Seri Utama Mufti Negeri Selangor, Sahibus Samaha Profesor Madya Dr. Haji Mizairi bin Haji Sitiris, Timbalan Mufti Selangor, Penolong Mufti Bahagian Fatwa Ustaz Muhammad Syukri bin Sulaiman, Penolong Mufti Bahagian Maktabah Ustazah Jamilah binti Muhammad Jamil, Penolong Mufti Bahagian Falak Ustaz Hardi bin Muhammad Sadali, Penolong Mufti Hikmat Pengurusan Puan Halis Suzana binti Abdul Halim, Penolong-penolong Pegawai Hal Ehwal Islam dan warga Jabatan Mufti Negeri Selangor. Selamat datang kepada penonton FB Live Jabatan Mufti Negeri Selangor dan juga panel jemputan kita pada program Maktabah On Air, diskusi kitab Al-Wafat bi Asma'an Nisa, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Raudatun Firdaus binti Fatah Yasin. Beliau merupakan pembantu profesor di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Saya, Saudari Aisyah, merupakan moderator pagi ini akan memandu anda pada pagi ini. Pertama sekali, mari kita memuji dan memanjatkan rasa kesyukuran kepada Ilahi berkat rahmat dan hidayahnya dapat berkumpul pada pagi ini untuk mendengar serta membuka minda tentang diskusi kitab yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Raudatul Firdaus. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya berbesar hati memperkenalkan kepada Sahibus Samaha Datuk Mufti, semua peserta FB Live, siapakah gerangan panel program kita bakal mengupas lebih lanjut tentang tajuk pada pagi ini. Panel kita yang berbahagia Prof. Madya Dr. Raudatul Firdaus binti Fatah Yasin yang merupakan pembantu profesor Kuliah Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Manusia dan Wakil Direktor. Berlatar belakang PhD dalam Pengetahuan dan Warisan Islam, Al-Quran dan Sunnah daripada Universiti Islam Antarabangsa. Beliau pernah terlibat dalam mengkaji penelitian ilmiah dan menerbitkan artikel dalam bidang tenaga hijau seperti teknologi bahan bakar mikrob, biodegradable sebagai solusi pencemaran dari perspektif Islam. Berjaya menganggotai pelbagai persatuan seperti pada 2015 sehingga 2017 menjadi anggota badan atau perhimpunan profesional dalam Persatuan Ulama Malaysia. Kejayaan beliau tiada tandingan. Profesor Madya Dr. Raudatul Firdaus berjaya mendapat Best Paper Award International Conference on Contemporary Islamic Study pada 8 hari bulan Jun 2021, Best Paper Award The Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 pada 31 hari bulan 7 2019 dan Best Paper Award International Conference on Multidisciplinary for Sustainable and Growth pada 28 Ogos 2014. Seterusnya, kita boleh memulakan tajuk pada pagi ini dan akan diambil alih oleh Profesor. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita yang sangat ceria dan bersemangat. Alhamdulillah membuka sesi kita pada pagi yang penuh keberkatan hari Jumaat ini insya-Allah. Yang amat dihormati Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Sahibus Samahah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mizairi bin Sitiris, Sahibus Samahah Timbalan Mufti Selangor. Ustazah Jamilah binti Muhammad Jamil, Penolong Mufti Kanan Bahagian Maktabah
penolong-penolong mufti, pegawai-pegawai kenakanan Jabatan Mufti Selangor, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tamanya saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Islam, iman dan ihsan. Pada pagi ini kita diizinkan olehnya untuk bertemu dalam suatu sesi majlis ilmu yang kita doa dan harapkan semoga beroleh rahmat, kasih sayang, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Maktabah Jabatan Mufti Selangor dan juga Sahib Usamaha atas kesudian dan juga kepercayaan yang diberikan untuk saya berkongsi sedikit sebanyak dapatan daripada kitab yang dipinjamkan daripada Jabatan Mufti Selangor, sebuah kitab baru yang sejujurnya amat menarik dan mempunyai kelebihan yang agak luar biasa, bahkan ianya pertama yang seumpamanya dihasilkan di dunia ini, Masya Allah. Jadi kita akan lihat pada hari ini seperti yang telah diamanahkan kepada saya untuk dibahaskan sedikit sebanyak dan didiskusikan isi kandungan kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa yang kita harapkan insya-Allah mutiara-mutiara ilmu yang dinukilkan di dalam kitab ini dapat menambahkan lagi ketakwaan kita, keimanan kita, di samping ilmu yang memantapkan lagi usaha-usaha kita ke arah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh salehah, yang diredai dan akhirnya kelak beroleh husnul khatimah. Jadi Alhamdulillah saya telah cuba sediakan slides yang mengandungi 20 buku surat yang insya-Allah akan kita cuba selesaikan dalam tempoh 1 jam dan mungkin kurang daripada 1 jam kerana ianya mungkin sepatutnya berakhir pada jam 9 dan kita cuba insya-Allah setakat yang mampu untuk hari ini. Jadi ini adalah gambaran kitab yang dihimpunkan oleh penulis yang kelak kita akan bertaaruf seketika dan sedikit sebanyak dengan penulis tersebut. Dan kitabnya sangat besar, Masya Allah. Saya telah melihat dan memegangnya sendiri di Maktabah Jabatan Mufti Selangor, suatu nikmat yang luar biasa. Kita dapat merasai ya, hasil kerja yang dilakukan oleh seorang ulama yang sangat tersohor di dunia moden kita pada hari ini. Dan sebentar lagi insya-Allah kita akan bertaaruf juga dengan ulama tersebut di samping kitabnya yang ada di tangan saya. Dan isi kandungan kita pada hari ini insya-Allah, yang pertama kita akan mulakan dengan pengenalan mengenai kitab itu sendiri. Dan kemudian kita akan bertaaruf dengan pengarang kitab iaitu Syekh Muhammad Akram An-Nadawi. Seterusnya kita akan melihat pula sumber hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam kitab ini. Kita akan melihat juga apakah dia sebenarnya objektif ataupun matlamat di sebalik penulisan kitab yang unik ini. Dan pada hari ini saya memilih salah seorang daripada perawi yang dinukilkan di dalam kitab ini dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Dan menariknya perawi tersebut adalah seorang wanita yang bernama Maryam binti Ahmad binti Abi Bakar. Dan seterusnya kita akan lihat pada penghujung rancangan insya-Allah tema takhrij sebahagian daripada hadis-hadis riwayat Maryam, iaitu lebih kurang ada 4 ataupun 5 hadis. Yang pertamanya mengenai kitab itu sendiri. Yang ini adalah kulit hadapan kitab yang dinamakan Al-Wafa bi Asma'in Nisa, yang mana sebenarnya kitab atau buku ini adalah himpunan sumbangan wanita Muslim dalam penjagaan dan pemeliharaan ilmu hadis sama ada secara riwayah dan juga dirayah. Dan kitab ini mengetengahkan biografi perawi wanita dalam hadis. Itu yang menariknya tu. Merangkumi ilmu pengetahuan mereka, pendidikan dan juga pengajaran yang berguna daripada matan-matan hadis yang diriwayatkan oleh wanita-wanita ini untuk suri tauladan bagi lelaki maupun wanita. Jadi fokus perbincangan dan riwayat hadis-hadis yang dinukilkan dalam kitab ini rupa-rupanya umum, tidak hanya khusus untuk wanita walaupun perawinya adalah wanita. Dan untuk pengenalan mengenai kitab ini, mengapa saya katakan sebagai yang unik dan pertama seumpamanya di muka bumi ini? Pertamanya kita lihat bahawa penulis telah menghimpunkan seluruh nama perawi wanita, perawi hadis wanita dari seluruh pelosok dunia Islam dan juga dunia Arab melalui abad-abad hijrah sehinggalah pergantian tahun dan zaman.
Bermakna penulis telah berusaha untuk menghimpunkan semua perawi-perawi yang terlibat dalam riwayat hadis-hadis Nabi SAW sejak awal hijrah sehinggalah ke zaman yang terkini, yang terakhir sekali. Dan saya tidak sempat melihat jilid yang terakhir sebenarnya tahun keberapakah yang telah pun dirangkum oleh penulis tersebut. Namun yang akan kita bahaskan pada hari ini ialah Maryam binti Abu Bakar rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah kita akan lihat Maryam adalah antara mereka yang hidup di zaman tahun 600 hingga 700 Hijriah. Jadi antara lain juga, kitab ini merupakan aspek penting, menggambarkan aspek penting yang dimainkan oleh golongan wanita dalam menjaga hadis ini. Dan ianya sebenarnya tidak banyak mendapat perhatian oleh penyelidik kontemporari walaupun hakikatnya wanita juga merupakan salah satu atau salah seorang daripada komponen masyarakat yang sangat penting. Jadi belum ada seorang penulis pun yang melakukan usaha sebegini selain daripada beberapa penyelidikan-penyelidikan kecil dan juga artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal akademik. Dan beliau ini adalah pengarang kitab. Ini saya kongsikan paparan skrin, boleh dilihat ya dengan jelas? Boleh nampak ke dengan jelas? Maaf, boleh respon? Boleh saya tahu adakah paparan skrin saya boleh dilihat? Okey. Beliau ialah pengarang kitab Syekh Dr. Muhammad Akram An-Nadawi, merupakan salah seorang pelajar terbaik Imam Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Beliau merupakan salah seorang graduan terbaik daripada Darul Ulum di India ataupun dikenali juga sebagai Simposium Ulama di India. Dan gambar di bawah itu ialah gambar bangunan Darul Ulum, merupakan salah satu institusi pengajian Islam yang lama di dunia ini dan juga telah melahirkan ribuan pelajar-pelajar yang kelak menjadi ulama di negara masing-masing. Penulis memulakan usaha penulisan buku ini 20 tahun yang lalu dan terus bekerja menghimpunkan bahan-bahan penulisan selama kira-kira 15 tahun. Masya Allah. Beliau bermusafir daripada satu negara ke negara yang lain untuk mengumpulkan bahan-bahan yang melibatkan perawi-perawi wanita dalam menukilkan hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi, beliau menamatkan karya ini dalam tempoh 5 tahun yang lalu, iaitu setelah 15 tahun menghimpunkan bahan-bahan, setelah 20 tahun menghimpunkan bahan-bahan, 5 tahun yang lalu beliau telah berjaya menamatkan penulisannya, namun melalui proses editing, melalui proses penyuntingan dan pengemaskinian ia mengambil masa 5 tahun sehinggalah ianya diterbitkan pada 13 Mac 2021 yang lalu. Jadi kalau kita tengok sekarang ini kita baru saja menginjakkan kaki ke bulan April, 1 April, bermakna genaplah usia buku ini setahun. Bermakna buku ini tersangat-sangat baru dan Alhamdulillah kita sangat bersyukur kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi di kalangan mereka yang terawal mentelaah buku ini, yang membaca dan menganalisis isi kandungan buku ini dan kita niatkan insya-Allah kita semua berusaha untuk beroleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh manfaat, beroleh cahaya-cahaya ilmu daripada buku yang sedang kita kupas bersama. Jadi insya-Allah saya juga berniat bahawa saya sendiri belajar dan saya belajar daripada para asatizah yang sangat mulia di hadapan saya. Saya bersama Mufti, Timbalan Mufti, para penolong kanan Mufti, Masya Allah, ulama-ulama yang jauh lebih berilmu daripada saya dan Alhamdulillah saya berterima kasih kerana diberi peluang untuk menelusuri dan untuk memutalaahkan buku ini. Sesungguhnya ia satu proses menuntut ilmu bagi diri saya sendiri. Baik, jadi apabila kita lihat sumber-sumber hadis yang diriwayatkan di dalam kitab ini, didapati bahawa penulis telah merujuk antara yang terpenting 7 aspek ataupun 7 sumber-sumber hadis dan juga riwayat-riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan dengan kutubus sittah itu sendiri, iaitu Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Abu Dawud ya, dan juga An-Nasai. Ada 6 kutubus sittah. Kemudian beliau juga merujuk kitab-kitab masanid, kitab-kitab musnad. Contohnya Musnad Ahmad Ibn Hanbal, kitab-kitab sahah, contohnya Sahih Ibn Hibban, kitab-kitab ma'ajim, misalnya Al-Mu'jamul Kabir yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi dan juga riwayat-riwayat pada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau juga merujuk ke kutub-kutub rijal, contohnya Ar-Rijal Haular Rasul yang menceritakan mengenai para sahabat dan lelaki-lelaki yang berada di sekitar Nabi SAW yang mereka juga meriwayatkan hadis daripada baginda SAW. Antara rujukan lain yang diambil kira juga dalam penukilan atau penghimpunan hadis-hadis riwayat wanita ialah kitab siar, iaitu kitab-kitab sirah sejarah Nabi SAW dan juga kitab yang berbentuk manuskrip maupun yang bercetak. Al-Makhtutat iaitu yang bertulis tangan dan juga Al-Matbu'at yang berbentuk cetakan-cetakan rasmi. Manakala objektif penulisan kitab, insya-Allah format saya, kita akan cuba perkenalkan kitab sedikit demi sedikit. Kalau kita nak explore dan analisis seluruh manhaj ataupun matlamat kitab ini mungkin akan mengambil masa yang amat lama. Jadi kita akan mulakan setiap sesi dengan sedikit ta'aruf mengenai kitab, kemudian sedikit pengajaran daripada bab-bab tertentu yang akan dipilih agar kita semua beroleh manfaat secara rohaninya di samping dapatan-dapatan ataupun santapan-santapan intelektual, insya-Allah. Jadi, kalau kita perhatikan objektif dan matlamat penulisan kitab ini seperti mana yang dinukilkan sendiri daripada penulis tersebut, Dr. Abdul Hasan An-Nadawi, beliau menyebutkan dalam temu duga ataupun bual bicara dengan para wartawan ketika pelancaran kitab ini. Menurut beliau, antara matlamat terpenting yang pertama ialah untuk menyuntik semangat wanita Islam. Kerana kita tahu pada hari ini wanita memainkan peranan yang sangat penting bukan sahaja dalam institusi keluarga tapi juga dalam masyarakat. Jadi di sini diharapkan himpunan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para wanita ini dapat memberikan satu motivasi kepada para wanita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bahkan dalam meriwayat atau meneruskan penyampaian riwayat-riwayat hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja lelaki. Kemudian matlamat beliau yang kedua ialah sebagai suatu tarbiyah dan didikan untuk para wanita. Jadi salah satu daripada fitrah wanita ini juga seperti mana yang kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wanita ada kalanya mengharapkan sesi-sesi pengajian ilmu khas untuk wanita sahaja. Jadi ini berlaku, kita dapat lihat zaman sekarang begitu banyak kuliah-kuliah muslimat, kuliah-kuliah duha khusus untuk para wanita, dan sebenarnya itu sudah pun bermula sejak zaman Rasulullah SAW, yang semua kita tahu bahawa wanita di zaman Rasulullah memang pernah memohon satu sesi khusus antara baginda dan mereka untuk mereka mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan wanita. Jadi kitab ini juga bertujuan demikian. Kemudian matlamat yang ketiga ialah mencontohi wanita Islam di zaman kegemilangan. Jadi rupa-rupanya terbukti dalam sejarah bahawasanya wanita memainkan peranan yang sangat penting, khususnya di zaman kegemilangan Islam. Wanita merupakan sayap kanan dalam setiap institusi kemasyarakatan, dalam institusi pemerintahan dan juga dalam pengurusan negara. Begitu juga dalam pendidikan. Jadi ini adalah suatu bukti himpunan hadis-hadis ini merupakan suatu dalil bahawa wanita sememangnya telah lama memainkan peranan yang sangat signifikan sejak zaman kegemilangan Islam. Dan akhirnya ketiga-tiga matlamat ini bertujuan untuk menjawab tohmahan orientalis tentang wanita Islam. Kerana kita dengar mutakhir ini begitu banyak sekali tohmahan dilontarkan kepada agama Islam sebagai agama yang tidak adil pada wanita, yang diskriminasi hak-hak wanita dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, niat suci penulis ini menghimpunkan usahanya selama 20 tahun, antaranya adalah untuk membela Islam dan membuktikan bahawa sebenarnya Islam adalah agama yang sangat meraihkan wanita, agama yang sentiasa memberikan hak dan memartabatkan wanita pada persada yang mulia dan tinggi. Dan ini sekaligus menjawab tohmahan yang dilontarkan oleh para orientalis bahawasanya Islam tidak mengambil berat hak-hak wanita. Alhamdulillah. Jadi demikianlah matlamat beliau dan mudah-mudahan matlamat itu dapat kita semua rasai dan hayati insya-Allah. Jadi Alhamdulillah pada hari ini saya memilih salah satu tajuk daripada 2 jilid buku yang dipinjamkan. Terima kasih di atas kepercayaannya. Jadi tajuk yang saya rasakan agak menarik adalah riwayat-riwayat hadis yang dinakalkan oleh Maryam binti Ahmad bin Abi Bakar rahimahullah.
Dan tajuk ini diambil daripada juzuk ataupun jilid yang ke-24 daripada muka surat 264 hinggalah 271. Jadi insya-Allah kita akan ringkaskan dalam tempoh yang terhad ini. Pertamanya, kita tengok sedikit latar belakang pendidikan dan riwayat Maryam binti Ahmad. Di antara perawi yang ditemui oleh Maryam binti Ahmad ialah Al-Faqih Muhammad bin Abdul Malik bin Osman. Dan beliau memperolehi ijazah daripada Abu Talib ibnu Al-Qubaiti dan Muhammad bin Abdul Malik ibnu Uthman. Di antara perawi-perawi yang meriwayatkan daripada Maryam, ya, mereka adalah lelaki. Walaupun Maryam itu seorang wanita. Bermakna adanya perawi hadis wanita yang berguru dengan lelaki dan kemudiannya mempunyai anak murid di kalangan lelaki. Bermakna tiada masalah dalam aspek pendidikan untuk bertalaqi ilmu tanpa mengira jantina. Jadi kita lihat antara perawi yang meriwayatkan daripada Maryam ialah Muhibbuddin Abdullah, juga Al-Barzali serta ulama-ulama lain. Sebenarnya Muhibbuddin Abdullah merupakan saudara lelaki bagi Maryam sendiri. Dan status saudara lelaki Maryam ini, Muhibbuddin Abdullah, dia adalah di antara muhaddis dalam senarai para muhaddis al-ulama yang terbuat dan yang dinukilkan dalam kitab-kitab riwayat hadis. Manakala suami Maryam binti Ahmad ialah Ahmad ibnu Abi Muhammad al-Maghari, dan Maryam diriwayatkan meninggal dunia pada hari Selasa 23 Jamadil Awal pada tahun 699 Hijriah di kota Damsyik, Syria. Walau bagaimanapun ada riwayat lain juga menakalkan bahawa beliau telah meninggal dunia di Madinah, namun tidak dinyatakan secara tepat adakah itu Madinah Al-Munawwarah ataupun Madinah bermaksud kota Damsyik itu sendiri. Baik. Kita lihat pula tema takhrij sebahagian hadis-hadis riwayat Maryam binti Ahmad bin Abi Bakar. Ini adalah di antara 9 hadis yang diriwayatkan oleh Maryam di dalam tajuk ini. Dan kesembilannya adalah berkenaan dengan hadis tentang cara hidup yang sederhana, hadis tentang Umar mencium Hajar Aswad semata-mata kerana mencontohi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hadis mengenai 4 jenis dan kategori syahid yang dinakalkan di dalam hadis. Kemudian hakikat dan rawatan demam, larangan nikah mut'ah dan daging keldai, memakan daging keldai peliharaan. Doa memohon kebaikan, doa mengenakan pakaian baru, orang munafik tidak disolatkan jenazahnya dan tanda-tanda akhir zaman. Ini ialah di antara tema-tema hadis yang diriwayatkan oleh Maryam. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan telusuri sebahagian kecil sahaja daripada hadis-hadis tersebut. Baik, yang pertama kita lihat di sini, Maryam telah meriwayatkan satu hadis mengenai hakikat demam panas dan juga rawatannya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Di sebelah kiri ini adalah paparan asal daripada kitab tersebut yang telah pun saya scan dan saya cropkan untuk dapat kita sama-sama lihat dan perhatikan dan dapat sama-sama kita hayati dan melakukan perbandingan. Bagaimanakah Maryam meriwayatkan hadis tersebut dan bagaimanakah riwayat-riwayat lain mengenai hadis tersebut dapat kita temui dalam sumber-sumber hadis yang telah saya bentangkan di awal tadi. Contohnya, hadis mengenai demam panas ini didapati bahawa ianya diambil daripada riwayat Al-Bukhari daripada hadis Ibnu Umar. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Maryam telah meriwayatkan hadis dengan matan yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu Al-Humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'i. Sesungguhnya demam panas itu ialah hembusan daripada Jahannam, api neraka Jahannam, maka sejukkanlah ia, dinginkanlah ia dengan air. Dan hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengenai hadis tersebut, kerana ada persoalan sebenarnya di zaman moden ini yang mempertikaikan bagaimanakah demam panas itu berlaku di muka bumi ini, berlaku dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Sedangkan neraka Jahannam itu bukan berada di sini. Ia adalah antara perkara ghaibiyat yang berada di luar sana yang kita tidak tahu di mana hakikatnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi di sini dapat kita lihat bahawa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah mengetengahkan dua pandangan mengenai takrifan ataupun tafsiran daripada maksud hembusan api neraka jahanam. Jadi saya yakin yang berada di hadapan saya ini tentulah lebih mengetahui tentang makna hadis ini. Cuma sekadar perkongsian bagaimana menariknya seorang wanita mengambil berat mengenai hadis yang berkaitan dengan peranan ibu, peranan wanita di dalam rumah tangga. Kerana kebiasaannya apabila ada anggota ahli keluarga yang sakit, tentulah yang akan memainkan peranan sebagai perawat yang asasi adalah seorang wanita. Sama ada dia seorang ibu, seorang anak perempuan ataupun seorang kakak ataupun seorang adik perempuan. Jadi di sini kita sama-sama melihat ibrah di sebalik perbincangan ini. Pandangan pertama yang dianggap dan ditarjihkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa hakikat demam yang disandarkan kepada mereka bermaksud kepada api neraka, bermaksud demam yang hakiki dan hembusan api neraka yang hakiki. Maknanya benar-benar ada hembusan yang berasal usul daripada bahang api neraka. Jadi bahang panas adalah sebahagian dari kepanasan api neraka yang mana manusia ketika dia sedang merasai demam itu, dia akan mengambil iktibar dan dia juga akan mengambil peringatan bahawa inilah dia sedikit daripada kepanasan api neraka. Dengan mengambil iktibar begitu, orang-orang yang beriman yang sedang diuji dengan demam, contohnya demam COVID kan, ramai yang sudah merasai dan melalui pengalaman COVID-19. So khususnya yang Omicron yang sangat mudah dijangkiti akhir-akhir ini. Kita merasakan demam yang panas dan ketika itu bagi orang beriman itulah kesempatan bagi mereka melihat, mengenang dan membayangkan andainya demam di dunia ini begini sekali dirasakan azabnya, bagaimanakah pula panasnya azab api neraka. Jadi sebab itulah ada ulama yang berpandangan bahawa demam tersebut, hembusan api neraka yang disebut di dalam hadis ini, faihi jahannam, adalah hembusan yang hakiki dan bukan kiasi. Mereka mengkiaskannya kepada aspek kebahagiaan. Seperti mana kebahagiaan, kegembiraan, kelazatan dan kenikmatan dunia yang kita semua rasai. Yang kita semua nikmati dan kita merasa seronok dengan nikmat-nikmat tersebut, ia merupakan penzahiran dan juga dalil akan kenikmatan di syurga kelak. Perkara-perkara yang telah Allah janjikan sebagai anugerah, ganjaran dan juga keseronokan di dalam syurga yang dinyatakan di dalam Al-Quran, sebahagian besarnya telah pun kita lihat di muka bumi ini. Sebahagiannya halal bagi kita untuk menikmatinya, namun sebahagiannya dijadikan ia sebagai haram, sebagai ujian kepada orang-orang beriman. Sejauh manakah kita mampu mentaati perintah tersebut? Jadi kita lihat ayat-ayat Al-Quran mengenai keindahan permaidani. Ya, di dunia ini pun permaidani yang indah yang merupakan salah satu daripada sumber-sumber ketenangan, keceriaan, kebahagiaan. Begitu juga dengan buah-buahan yang lazat yang disebutkan di dalam syurga. Sebahagiannya ada di muka bumi ini meskipun tidak mencapai kelazatan yang hakiki. Sebagaimana tidak lama lagi sekarang kita sedang menempuh musim harum manis di Perlis. Mangga harum manis, betapa harum dan manisnya mangga itu, Masya Allah. Apabila kita menikmati kemanisan dan kelazatan mangga harum manis, maka bagi orang beriman, dia akan terus membayangkan, subhanallah, lazatnya mangga ini, bagaimanakah kelak mangga di syurgamu, ya Allah. Jadi demikianlah dengan mengkiaskan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan di dunia ini sebagai dalil, tanda penzahiran nikmat syurga, begitulah juga demam panas merupakan sebahagian tanda penzahiran dalil akan kepanasan api neraka. Dan ini disokong dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, namun status hadis ni ialah hasan yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lagi, ya, tadi juga Aisyah, yang ini juga Aisyah. Al-humma hazzul mu'min minan nar. Demam panas itu adalah bahagian orang beriman daripada panasnya api neraka. Jadi dengan hadis ini, maka ia menyokong pandangan yang ditarjihkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa bahang kepanasan dari neraka itu adalah bahang yang hakiki. Namun begitu ada pandangan yang kedua, yang mana ini adalah pandangan minoriti ulama dan kita juga dapat mengambil faedah daripada pandangan tersebut.
iaitu mereka berpendapat suhu yang tinggi ketika demam adalah kiasan kepada bahang yang terbit dari lautan neraka Jahanam yang dirasai oleh jiwa-jiwa. Jadi ia bersifat bahang yang maknawi, yang mana secara spiritualnya, secara rohaninya, jiwa kita terasa terseksa dengan kepanasan demam tersebut. Itu bezanya dengan pandangan pertama. Jadi justru dianjurkan bagi orang yang demam untuk menyirami jiwa-jiwa yang kepanasan ini dengan air sejuk seperti di dalam hadis. Jadi apabila orang beriman membaca hadis ini dan mengetahui bahawa Nabi telah pun memberikan panduan bagi orang yang mengalami demam, minumlah air sejuk, siramilah dengan air sejuk, maka jiwa kita juga akan merasa sejuk. Oh Alhamdulillah ada penawarnya iaitu air sejuk. Jadi itu beza dua pandangan tadi. Yang pertama fokus pada hakiki dan yang kedua lebih kepada maknawi. Pengajaran daripada hadis tadi ialah demam adalah hakikat daripada kepanasan neraka Jahanam yang dirasakan di dalam dunia ini sebagai suatu peringatan kepada mereka yang ingkar dan khabar gembira bagi mereka yang beriman bahawa dosanya sedang diampunkan. Jadi peristiwa ini sifat ataupun fitrah manusia yang sering lupa akan perintah Allah, sering lupa lalu terlalai melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah, akan diperingatkan dengan hadirnya demam, dengan hadirnya sakit. Ini juga disebut dalam risalah pesakit oleh Imam Badi' Zaman Sa'id Nursi dalam risalah An-Nur. Sebenarnya ia merupakan sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya agar mereka ingat bahawa dunia ini adalah sementara, manakala yang kekal kelak adalah di akhirat. Manakah pilihan kita, syurga atau neraka? Maka manusia perlu diberi peringatan mengenai neraka itu lalu dihadirkan demam. Pengajaran yang berikutnya ialah sebagaimana api yang membara dipadamkan dengan siraman air, demikianlah juga demam disurutkan dengan air yang sejuk. Dan ini tiada keraguan, telah pun terbukti secara saintifiknya, secara perubatannya. Kita juga di zaman ini dianjurkan untuk menyejukkan tubuh badan yang demam dengan air sejuk. Dan sekarang dengan teknologi-teknologi dengan gel yang dilekatkan di atas kepala, asasnya ialah kesejukan. Selesai hadis yang pertama. Kita beralih ke hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Maryam, iaitu hadis larangan nikah mut'ah dan memakan daging keldai peliharaan. Nampak satu aspek faktor menarik lagi. Maryam sebagai seorang wanita, dia melihat perlunya pembelaan hak-hak wanita, ya, ataupun maruah wanita, modesty and dignity of a woman, dan itu perlulah dijaga seutuhnya. Dan di antara perkara yang boleh merobek maruah seorang wanita ialah nikah mut'ah. Jadi kita lihat, saya cuba bandingkan riwayat asal yang dinakalkan oleh Maryam seperti yang di-scan di bahagian kanan itu, boleh dilihat di atas paparan skrin ya. Kalau tak nampak skrin mohon maklumkan ya. Jadi di atas paparan skrin kita lihat di sebelah kanan yang saya scan itu adalah sanad dan juga matan yang dinakalkan oleh Maryam. Apa yang disebutkan oleh Maryam itu sama dengan sanad dan matan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bermula daripada Ibnu Shihab. Bila saya bandingkan, sanad yang sebelum itu ada sedikit perbezaan, namun bermula daripada Ibnu Shihab, Anil Hasan wa Abdullah ibni Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib an abihima annahu sami'a Ali ibn Abi Talib yaqul li ibn Abbas. Di situ sama. Kita nampak ada persamaan antara riwayat Maryam dan juga Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang dikatakan yaqulu li ibn Abbas, apa dia yang dikatakan di situ? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'atin nisa'i yawma Khaybar wa an akli luhumil khumuril insiyah. Iaitu Rasulullah SAW pada hari Khaybar telah melarang daripada nikah mut'ah dan daripada memakan daging keldai peliharaan. Jadi kita semua maklum nikah mut'ah bermaksud nikah yang berbentuk kontrak sementara ia terikat dengan waktu tertentu dan tempoh tertentu, dan apabila telah cukup waktu tersebut, isteri tersebut dan akan diceraikan. Baik. Kita lihat di sini dalam perbahasannya, majoriti ulama sama ada di kalangan salaf maupun khalaf mengharamkan memakan daging keldai jinak. Okey, kita mulakan dengan keldai dulu. Ya. Kerana di situ kita tahu bahawa ada budaya-budaya umat tertentu di negara-negara tertentu yang begitu banyak sekali keldai yang mereka pelihara sebagai
haiwan bantuan untuk menunggang, untuk membawa barang, untuk pertanian dan lain sebagainya. Jadi apabila keldai itu sakit, hampir mati, mereka ada yang mengambil kesempatan untuk menyembelih dan memakan keldai tersebut kerana sayangkan haiwan tersebut daripada dibuang. Namun di sini majoriti ulama telah pun memutuskan berdasarkan hadis tadi bahawa sebenarnya keldai walaupun keldai peliharaan adalah haram dagingnya. Al-Khattabi telah mengatakan bahawa ia adalah merupakan pendapat seluruh ulama iaitu amatul ulama dan boleh rujuk Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Antara sebab pengharaman daging keldai ialah kerana zatnya sendiri dianggap sebagai najis. Hal ini sebagaimana riwayat Anas bin Malik menceritakan bahawa pada hari Khaybar Rasulullah SAW meminta penyuruhnya untuk menyampaikan kepada manusia. Ada hadis lain yang meriwayatkan tentang larangan makan daging keldai ini. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri fa innaha rijsun aw najisun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian semua daripada memakan daging keldai peliharaan kerana ia adalah kotor atau najis. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pada bahagian pertama, hadis ini melarang nikah mut'ah. Kerana nikah itu seperti mana kita semua maklumi sebenarnya sangat merugikan pihak wanita. Tidak menjamin masa hadapannya. Walaupun dia memperolehi mahar, namun berapa lamakah mahar itu dapat bertahan? Bagaimanakah pula masa depannya sekiranya ditakdirkan dia mengandung, hamil untuk anak daripada suami sementaranya itu? Siapakah kelak yang akan membesarkan anak itu? Adakah beliau harus melaluinya secara bersendirian? Maka terlalu banyaklah penderitaan dan juga kerugian yang akan menimpa wanita. Justru ini suatu bukti bahawa wanita sejak zaman kegemilangan Islam begitu mengambil berat untuk menjaga kehormatan maruah dan hak wanita. Yang ketiga ialah hadis mengenai pakaian baru. Saya rasa ada 15 minit lagi. InsyaAllah saya cuba selesaikan. Sekali lagi menariknya, kerana Maryam adalah seorang wanita, maka riwayat hadis yang dinakalkan juga memperlihatkan peranan seorang wanita untuk memahami apabila adanya nikmat rezeki pakaian baru di kalangan ahli keluarganya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya, maka apakah peranan yang wajar dimainkan oleh seorang wanita di sini? Ingatkan ahli keluarga tersebut untuk membaca doa memakai pakaian baru. Masya Allah. Jadi perkara ini perlu dididik oleh seorang ibu untuk anak-anaknya. Jika kita ada nenek-nenek, seorang nenek kepada cucu-cucunya. Walaupun tidak menafikan peranan lelaki, peranan ayah, peranan datuk dalam perkara ini. Namun kita faham secara fitrahnya ibu adalah madrasah yang pertama di dalam rumah. Dan apabila ia melibatkan memakai pakaian, tentulah ibu yang selalunya mengurus pakaian baru. Jadi menarik satu pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, walaupun saya yakin yang berada di hadapan saya jauh lebih alim dan lebih mengetahui mengenai pengajaran tersebut, namun kita anggap ini sebagai satu ibrah di hari Jumaat, sebagai peringatan pada diri kita, ahli keluarga kita. Bagi suami-suami yang hadir, bolehlah disampaikan kepada isteri-isteri, bagi atuk-atuk, kepada nenek-neneknya, agar kita semua saling beringat. Kita walaupun dilihat ini sebagai satu perkara kecil mengenai pakaian baru, namun ialah sunnah Nabi SAW. Dan kita sedar bahawa kita ini sangat memerlukan amalan-amalan sunnah kerana hanya sekadar mengharapkan pahala daripada amalan wajib. Adakah kita berani menjamin diri kita ini sudah terselamat daripada bahang api neraka? Adakah kita berani menjamin kita sudah layak masuk ke syurga Allah? Maka tentulah kita sedar bahawa kita semua memerlukan pahala-pahala tambahan daripada sunnah Nabi SAW. Jadi sekali lagi saya buat perbandingan antara riwayat yang dinakalkan oleh Maryam dan juga riwayat yang dinakalkan dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi sebenarnya hadis ini ada juga dalam kitab Musnad dan juga kitab Mishkat. Namun saya pilih yang paling kuat kedudukannya, yang paling kita katakan muktabar rujukannya, bahawa hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan statusnya dikatakan daif, namun kerana banyak hadis-hadis lain juga menyokong status hadis ini dengan membawa matan-matan yang hampir sama maksudnya, maka dalam amalan yang tidak melibatkan akidah dan syariah, tiada salahnya kita beramal dengannya. InsyaAllah ada pahalanya. InsyaAllah. Baik, kita tengok dalam hadis ini. Lafaz matan hadisnya ialah
Man labisa thawban jadidan. Barang siapa yang memakai baju baru. Faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati. Maha suci Allah ataupun segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pakaian yang dapat menutupi auratku wa atajammalu bihi fi hayati, dan juga pakaian yang dengannya dapat memperindahkan penampilanku di dalam hidupku. Ini doa kita kan. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Ini doanya. Summa amada ila thawbil ladhi akhlaqa aw alqa fatasaddaqa bihi. Kemudian barulah dipakai baju itu sepenuhnya dan dia pergi pula kepada cari pula baju-baju yang lama dan kita sedekahkan baju-baju yang lama. Kan takkan nak pakai semua sekali serentak, tak mungkin kan. Jadi dah dapat rezeki baju baru, doa, syukuri, dan jangan lupa baju lama yang masih elok, yang masih boleh dipakai, yang masih boleh dimanfaatkan orang lain, sedekahkanlah. Ya, kana fillahi wa fi hifzillahi wa fi sitrillahi hayyan wa mayyitan wa fi sitrillahi hayyan wa mayyitan wa fi sitrillahi hayyan wa mayyitan. Masya Allah, 3 kali Rasulullah SAW mengulang lafaz tersebut. Maksudnya apa? Bagi orang yang berbuat demikian, maka dia berada dalam jaminan Allah. Dia berada di sisi Allah serta berada di dalam peliharaan Allah selama hidup dan matinya, selama hidup dan matinya, selama hidup dan matinya. Subhanallah. Nampak macam simple. Pakai baju baru, baca doa, sedekahkan baju yang lama, tetapi rupa-rupanya mereka yang melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan redha Allah, menuruti sunnah Nabi SAW, akan berada dalam peliharaan dan jaminan Allah selama hidup kita di dunia ini dan bahkan hidup kita di alam barzakh. Bila disebut mayitan di sini, mayat, mati. Ya, mati. Dia mati daripada dunia. Tetapi kita beralih ke alam yang kekal, yang lebih lama, maaf bukan kekal, yang lebih lama tempohnya iaitu alam barzakh, iaitu mayitan. Dan kita akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di alam barzakh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebelum rosak pakaian tu, marilah kita sedekahkan. Hari raya ni insya-Allah pakai beli baju baru, maka yang lama yang elok lagi tu eloklah dihadiahkan kepada mereka yang memerlukan. Yang keempat, sebelum yang terakhir, hadis mencium hajar aswad. Masya Allah, kita semua tahu hadis ini, kita semua alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir ini sudah pun melaksanakan haji dan insya-Allah yang belum lagi akan dapat pergi haji secepat mungkin. Mari kita berdoa di hari Jumaat yang berkat ini, insya-Allah. Jadi rupa-rupanya asal usul mencium hajar aswad ini adalah perbuatan Nabi SAW ketika baginda sedang haji. Dan kita tahu bahawa manasikul haji wal umrah, ibadat-ibadat ketika melakukan haji dan umrah kesemuanya diambil daripada perbuatan Nabi SAW yang dilihat dan ditiru oleh para sahabat, termasuklah mencium hajar aswad. Jadi dia termasuk dalam sunnah tashri'i, sunnah Nabi fi'liyah, perbuatan Nabi yang kemudiannya diambil sebagai sumber hukum, sumber tasyri'. Sekali lagi saya membandingkan antara riwayat yang dinakalkan oleh Maryam dan saya dapati bahawa riwayat ini juga dinakalkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bermakna hadis ini hadis sahih. Baik. Dari Umar bahawa ia mencium hajar aswad dan berkata, ketika Umar sedang mencium hajar aswad ni, Umar berkata, "Ama wallahi laqad alimtu annaka hajarun." Sesungguhnya aku tahu engkau batu. Umar bercakap dengan Hajar Aswad ni. Aku tahu engkau ini batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu wahai batu, wahai Hajar Aswad, tentulah aku tidak akan menciummu. Kan, gitu. Rasionalnya begitu kan. Takkan nak cium batu. Tapi oleh sebab Nabi yang cium, maka tentu ada hikmah yang besar. Lalu sahabat tanpa mempersoalkan sama sekali perbuatan Nabi, menirunya. Jadi di sini dalam riwayat Bukhari Muslim ada tambahan sikit. Zada Harun fi riwayati qala Amr wa haddathani bimisliha Zaid ibn Salam ibn Aslam an abihi Aslam. Cuma dalam riwayat Maryam tidak ada penambahan tersebut dan ia tidak menjejaskan makna sama sekali. Yang seterusnya hadis yang kelima dan yang terakhir, insya-Allah saya harap saya dapat menepati waktu yang telah ditetapkan. Okey, 4 kategori syuhada.
Jadi ada 4 kategori ataupun tingkatan-tingkatan para syuhada yang mati di jalan Allah SWT berjuang mempertahankan agama Allah SWT di muka bumi ini. Dan di sini saya telah membandingkan riwayat sanad yang dibawa oleh Maryam di dalam kitab tersebut yang dinakalkan dalam kitab ini dan juga riwayat yang saya dapati juga dinakalkan di dalam kitab Tirmizi dan Musnad Ahmad. Sebenarnya diriwayatkan juga dalam kitab sahih lain ataupun kalau tak salah saya dalam Muwatta, namun sekali lagi saya memilih yang paling kuat dan didapati bahawa lafaz matan yang dan sanad yang digunakan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad untuk hadis ini adalah sama. Jadi saya letakkan di sebelah kiri sebagai perbandingan kita untuk menilai persamaan sanad dan juga matan tersebut. Jadi pada awal sanad, agak panjang sanadnya, ada sedikit perbezaan bagaimana Maryam mendapatkan hadis ini daripada Sulaiman ibnu Dawud. Namun dalam kitab Tirmizi dan Musnad Ahmad, dia bermula daripada Qutaibah. Jadi persamaan pada sanadnya bermula di mana? Pada Ata bin Dinar dan daripada Abi Yazid Al-Khawlani annahu sami'a Fadalah bin Ubaid berkata bahawa Fadalah bin Ubaid mendengar daripada Umar Ibnul Khattab bahawa Umar mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyuhada'u arba'atun. Kategori syahid itu ada 4. Dan jadi dia akan dinyatakanlah hadisnya agak panjang. Kategori pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi insya-Allah kita akan terus ke terjemahannya. Dan selain ini saya akan serahkan kepada pihak penganjur kalau ada yang nak merujuk semula daripada matan asal untuk menikmati bahasa asalnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Hadis ini memang hadis daif tapi sekali lagi banyak hadis-hadis lain yang menyokong makna yang sama dan ia tidak melibatkan syariah maupun akidah, bermakna bolehlah kita mengambil pengajaran daripada hadis tersebut. Ya, ini suatu motivasi sebenarnya untuk kita. Dan saya pun tertanya-tanya mengapa Maryam menakalkan hadis ini. Nampak bahawa Maryam sendiri juga mempunyai cita-cita untuk pergi sebagai seorang syahid. Bermakna kita sebagai wanita, maaf, semua yang hadir ada yang lelaki dan wanita. Lelaki tentunya ingin syahid. Tentu yang menjadi suatu identik cita-cita yang terpahat di dalam hati ingin mati syahid. Di mana pun kita berada. Kerana kita tahu syahid itu banyak kategorinya. Tetapi wanita juga tidak patut mengabaikan cita-cita dan impian untuk mati syahid. Terbukti Maryam sendiri meriwayatkan hadis tentang peringkat-peringkat syahid. Jadi marilah sama-sama kita niatkan khususnya bagi mereka yang belum sempat lagi terlintas lagi untuk berniat untuk mati syahid. Sebab kita semua akan mati, jangan takut tentang kematian. Pasti akan mati, namun kita tetapkan impian dan cita-cita kita ialah ingin mati yang syahid. Baik, insyaAllah. Niat dulu. InsyaAllah kata Imam Nawawi, niat adalah 1/3. Kemudian amalan, kemudian doa, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tingkatan yang pertama yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat tadi, ya, kedudukan tertinggi, iaitu syahid yang paling tinggi sekali. Yang mana apabila kita ingin melihat mereka di akhirat kelak, kita perlu mendongakkan kepala kita. Ketika Umar Ibn Al-Khattab menceritakan hadis ini, baginda sendiri, perawi menyatakan sama ada Umar ataupun Rasulullah sendiri yang mengilustrasikan, memvisualkan situasi tingginya kedudukan para syuhada ini dengan cara mendongakkan kepalanya. Jadi ketika dibacakan matan hadis ini disebut orang beriman yang paling tinggi, orang syuhada yang paling tinggi tingkatannya untuk melihat mereka di akhirat kelak, kita perlu mendongak sedemikian rupa sehingga kan kata perawi pada waktu berlakunya demonstrasi dongak kepala itu, kopiah di belakang atas kepala si perawi iaitu sama ada Umar ataupun Rasulullah terjatuh kerana tingginya kepala itu ketika mendongak menggambarkan betapa tingginya kedudukan dan tingkatan syahid kategori yang pertama ini. Jadi siapakah orang ini? Ya Allah, Masya Allah kalau boleh jadi ini memang bahagia sangat. Iaitu orang beriman yang sangat berani. Yang membuktikan ketulusan imannya kepada Allah ketika berhadapan dengan musuhnya lalu terbunuh di medan perang. Jadi untuk kita gambarkan situasi ni, kita boleh tengok contohnya kalau dalam barisan tentera Osmaniyah yang sangat terkenal kehebatannya, Janashari. Pernah dengar kan?
Janashari, barisan hadapan tentera Uthmaniyah ni, mereka memakai serban yang sangat besar di atas kepala, serban putih yang merupakan kain kafan mereka, yang mereka sediakan apabila mereka tersyahid. Bila-bila masa di medan perang itu, kain kafan sudah ada di atas kepala, Masya Allah. Jadi sedemikianlah mungkin yang dapat kita fahami daripada kategori syuhada begini. Bahkan ini antara motivasi-motivasi mereka untuk berada di badan hadapan, untuk pergi sebagai syahid yang paling tinggi dan paling agung. Mereka melindungi barisan tentera yang di belakang dan juga sultan. Sultan akan berada di barisan tengah. Jadi mungkin mereka ini apabila berada di hadapan musuh, mereka sangat berani dan mereka berani menampilkan keimanan mereka kepada Allah di hadapan musuh mereka. Kita dapat lihat dalam tontonan siri-siri Turki tentang syahid. Walaupun di hadapan musuh, pedang di atas leher, musuh sedang hendak membunuh mereka, mereka melafazkan syahadah di hadapan musuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa meminta belas kasihan sama sekali. Mereka gambarkan keikhlasan, ketulusan mereka berjihad kerana Allah SWT, lalu mereka dibunuh, mereka dipancung, mereka mati dibunuh oleh musuh mereka. Maka mereka lah sebenarnya yang berada di dalam kategori tertinggi di antara para syuhada. Masya Allah, tidak ada sedikit pun rasa takut di hati mereka melainkan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan yang kedua dalam hadis ini pula ialah orang beriman, tetapi tidak seberani yang pertama. Dia ada sedikit rasa takut ketika berjihad, seakan-akan orang yang terkena duri dari pohon akasia. Lalu orang ini yang sedang berjihad, dia berjihad, cuma dia agak ada takut sikit. Sebab tu dia tak duduk di barisan hadapan. Sebab dalam jiwanya tu ada sedikit berdebar-debar. Nak jumpa musuh ni, aku mati ke tak mati ni? Aku menang ke, balik rumah ke, ataupun mati di sini? Dia ada perasaan gentar di hatinya, tapi dia beriman. Lalu dia terbunuh akibat panahan-panahan liar ke, tembakan liar ke, maknanya kerana dalam keadaan cemas dia berperang itu, dia tak sempat mengelak tembakan ataupun panahan yang mengenainya, maka dia adalah kategori syahid di tahap yang kedua. Manakala tahap yang ketiga ialah orang beriman yang ada kalanya melakukan kesilapan dalam hidupnya. Masya Allah, kita tidak sembunyi daripada melakukan kesilapan. Ketika berhadapan dengan musuh di medan perang, dia membuktikan keimanannya kepada Allah lalu terbunuh. Maka dia berada dalam tahap yang ketiga. Manakala tahap yang keempat, peringkat yang keempat di kalangan para syuhada ialah orang beriman yang sering menghabiskan masanya dengan melakukan perkara yang tidak penting. Apalagi zaman sekarang lah, banyak perkara lara yang boleh melalaikan walaupun orang-orang yang beriman. Maka banyak masanya habis untuk ke situ, tetapi Alhamdulillah dia pergi ke medan jihad. Jadi ketika bertemu dengan musuh Allah di medan perang, dia telah membuktikan keimanannya, lalu dia terbunuh di jalan Allah, maka dia tetap syahid. Dan syahidnya itu adalah pada tahap yang keempat. Alhamdulillah, berakhirlah dan kita telah sampai kepada penghujung tepat jam 9, kesimpulan dan pengajaran dari hadis-hadis riwayat Maryam binti Ahmad bin Abi Bakar. Jadi ini apa yang saya dapati, dan saya percaya para ulama di hadapan saya, para asatizah di hadapan saya juga mungkin telah berjaya memperolehi dapatan-dapatan lain pengajaran daripada bab ini. Jadi apa yang dapat saya rumuskan, yang dapat kita kongsikan dan hayati, mudah-mudahan menjadi ibrah dan pengajaran bagi kita semua. Perawi sebagai seorang wanita, Maryam, menekankan perkara berikut dalam riwayat-riwayatnya. Yang pertama, Maryam menghimpunkan hadis-hadis yang bersifat tarbiyah dan pendidikan. Kita tengok. Walaupun kita tak dapat cover semua, tapi semua aspek tersebut sebenarnya ada kaitan dengan tarbiyah, iaitu fitrah seorang wanita. Pendidikan, iaitu peranan seorang wanita bermula di dalam rumah. Bahkan kita lihat dalam sektor pendidikan pun, majoriti yang terlibat sebagai pendidik di bangku-bangku sekolah adalah wanita. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang harus dilaksanakan sebagai orang beriman. Kembali kepada peranan dan fitrah wanita itu sendiri. Sebagai insan yang mendidik, maka amalan sunnah juga perlu diterapkan sejak dari dalam rumah oleh seorang wanita. Yang ketiga, meriwayatkan hadis hasan, sahih dan daif selain aspek akidah dan syariah. Jadi Maryam juga mengambil kira hadis-hadis yang diriwayatkannya. Alhamdulillah, kesemua hadis itu adalah antara sahih ataupun daif, namun tidak ada hadis palsu. Yang keempat, Maryam juga meriwayatkan hadis mengenai kategori syahid meskipun beliau ialah seorang wanita. Ini menunjukkan cita-cita dan harapan beliau untuk menjadi salah seorang para syuhada. InsyaAllah kita juga demikian.
Dan akhir sekali, beliau juga meriwayatkan ilmu mengenai tanda akhir zaman sebagai bekalan seorang wanita agar terselamat dari ujian. Akhir zaman, ilmu akhir zaman ni adalah ilmu yang disebutkan sebagai yang keempat di dalam hadis Jibril. Kita sangat tahu, sangat kenal hadis Jibril, sangat terkenal. Hadis mengenai Islam, iman dan ihsan, dan yang keempat ialah tanda-tanda akhir zaman. Jadi cukuplah package, lengkaplah package bab ini daripada seorang perawi wanita yang mana di situ dimasukkan juga elemen mengenai tanda akhir zaman sebagai suatu peringatan bagi wanita, seperti mana kita maklum bahawa disebutkan bahawa di akhir zaman kelak tipu daya Dajjal itu sangat mengelirukan dan pengikut Dajjal yang paling ramai adalah wanita. Jadi walaupun saya tidak dapat menakalkan hadis tersebut untuk sesi kali ini, tapi insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki di masa yang akan datang kita dipertemukan pula dengan bab-bab lain yang diriwayatkan oleh wanita, perawi wanita lain yang insya-Allah juga membahaskan mengenai akhir zaman dan tanda-tandanya. Insya-Allah jika ada rezeki dipertemukan lagi di masa akan datang. Saya mohon maaf di atas barang kekurangan, kesilapan, kekhilafan dan kelemahan diri ini yang tidak pernah sunyi daripada perkara-perkara yang taif, kerana sesungguhnya saya adalah seorang insan yang fakir yang sentiasa memerlukan Allah SWT dalam segenap aspek kehidupan, dan saya berterima kasih di atas teguran-teguran dan juga tambahan-tambahan input daripada para asatidzah yang hadir sekiranya ada, dan mohon maaf zahir dan batin. Selamat menyambut Ramadan dan saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Silakan. Diucapkan terima kasih kepada Profesor disebabkan atas pembahasan yang sangat mendalam mengenai Maryam binti Ahmad, sekalipun kita tak dapat berkongsi sepanjang detail dia segalanya, tapi kita dapat input-input yang ada serba sedikit untuk dijadikan manfaat kepada masyarakat ataupun diri sendiri. Okey. Last sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga disebabkan atas perkongsian yang sangat baik dan boleh jadikan tokoh teladan bagi wanita-wanita di luar sana, sekalipun kita tak dapat berjumpa secara depan mata, tapi kita dapat berjumpa dalam ayat, itu pun dah dapat diberikan kesyukuran yang sangat tidak terhingga. Okey. Tidak dilupakan juga apa yang saya nak cakap mengenai pasal apa yang perbahasan tadi adalah kita zaman kini kita nampak wanita ni adalah sifatnya lemah, tapi disebabkan tokoh-tokoh seperti Profesor, ada juga segelintir masyarakat wanita yang di luar sana mempunyai kekuatan yang tidak menonjol disebabkan ada sifat-sifat lelaki itu tak terlalu dominan, tapi kita dapat juga dapat tahu macam mana pergerakan seorang wanita tu bila masuk sesuatu organisasi di luar sana. Okey, terima kasih sangat dekat Profesor Raudatul Firdaus. Alhamdulillah. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih juga kepada penonton dan panel-panel atas terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama kami, dan tak terlupa juga kepada warga-warga Jabatan Mufti disebabkan atas perkongsian ini. Assalamualaikum.